Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita untuk video kali ini. Kali ini saya nak ingin kongsikan sedikit maklumat setakat ilmu yang saya tahu sepanjang 6 tahun saya berada dalam industri insurans ni. Sebelum tu, jika terdapat sebarang perkongsian ilmu ataupun teguran daripada anda semua yang saya rasa lebih mahir daripada saya, untuk saya buat penambahbaikan adalah amat dilalukanlah. Okey, video ini adalah berkenaan dengan satu pertanyaan. Saya ada ambil satu plan medical card bersama dengan kawan saya dari syarikat yang sama. Kami umur dan juga pekerjaan sama, tetapi bayaran bulanan berbeza. Kenapa? Jangan lupa ikuti Facebook saya, Telegram dan juga YouTube channel saya. Okey, kena ingat satu Jadi ada dalam tiga topik utama saya nak kongsikan. Nombor satu adalah manfaat medical card sedia ada yang anda ambil masih relevan bagi tahun 2020 dan tahun-tahun mendatang. Itu anda kena tahu. Okey, nombor satu, kenapa ianya berbeza ataupun kenapa relevan tu penting. Nombor satu adalah berkenaan dengan kelayakan bilik. Di dalam Prudential ada beberapa bilik yang kita tawarkan, daripada bilik yang rate 100, 200, 300, 400, 500 dan juga 600 lah. So setiap bilik ini dia punya perbezaan dia adalah kalau di Melaka rate 200 ni anda layak dapat untuk duduk bilik single bedded, yang mana bilik tersebut ada satu katil, kemungkinan besar ada sofa. Bilik air itu adalah kegunaan untuk anda sendiri dan juga ada TV lah, saluran TV yang berbayar lah. So di Melaka. Kalau di KL dan juga di bandar-bandar besar, saya dapat tahu bilik yang sama lebih kurang rate dia adalah 250. So berbeza. Okey, lagi satu, di Melaka rate untuk RM400 satu malam dan ke atas. Jenis bilik dia adalah bilik yang mempunyai ruang bilik yang besar, ada ruang tamu, ada juga bilik nurse yang saya tahu, dan juga kemungkinan besar layanan tu berbeza sikit. Dan saya dapat tahu kalau rate bilik yang anda ambil ni lagi tinggi, masa admit tu anda akan diberi bunga dan layanan dia sedikit berbeza lah, sedikit VVIP macam tu lah. Dan juga terdapat deposit hospital. Okey, deposit hospital ni dia setiap hospital berbeza. Ada hospital yang tidak mengambil deposit hospital, dan ada juga yang meminta untuk deposit hospital. So untuk lebih jelas kenapa ada deposit hospital ni, anda boleh rujuk dekat anda punya ejen sendirilah. Okey, poin nombor 2 adalah had penggunaan kad. Medical card ada had limit dia. Ada yang limit RM50,000, RM100,000, RM200,000 setahun, dan juga ada limitnya RM1 juta. Tiada limit tahunan lah. So kena tahu anda punya limit yang mana. Pada tahun 2015 dan ke atas hingga terkini lah, saya lihat had limit medical card sudah ada yang cover sehingga RM1 juta seumur hidup. Tak ada lagi ataupun tahunan pun RM1 juta. Makin besar. Had tahunan dan juga had medical card ni ada dua. Anda kena tahu. Anda kena ambil tahu tentang had limit ni. Ada yang had limit tahunan dan juga ada had limit seumur hidup. So hospital akan charge ikut ataupun akan melihat pada had tahunan. Jika anda mempunyai kad yang mempunyai jenis had tahunan lah,
Dia kira had tahunan tu bukan dikira daripada Januari ke Disember. Dia dikira daripada tarikh ulang tahun ambil polisi. Contoh, anda ambil polisi pada 1 hari bulan 6 dan lulus, dan dikira tahunan tu satu hari, had limit anda akan terpakai pada 1 hari bulan 6 hingga 1 hari bulan 6 tahun depan. Had limit tu lah. Kemudian anda akan lihat ada medical card yang termasuk allowance ward, allowance operation, tetapi had limit dia kecil. Kecil. Yang ini adalah model-model medical card pada tahun 2015 dan ke bawah. Ada juga yang sekarang syarikat-syarikat yang menawarkan allowance ward, tapi anda kena lihat dia punya polisi ataupun coverage betul-betul. Tanya anda punya ejen tu betul-betul lah. Lihat polisi kalau boleh lah. Okey. Yang berkenaan dengan allowance ward, saya banyak pertanyaan tentang nak ambil medical card tapi saya nak allowance ward. Sekarang Prudential tak ada lagi yang medical card yang mempunyai allowance ward. Sebab saya rasa dia tak relevan lagi pada tahun 2020 dan juga ke atas. Kenapa? Satu, saya nak tanya anda satu. Apabila anda masuk hospital untuk dapatkan rawatan, berapa lama anda boleh duduk dalam ward? 1-2 hari. Bagi saya 2-3 hari tu dah rasa rimas lah nak balik kan. So berbaloi ke untuk anda ambil manfaat allowance ward, tetapi limit tahunan ataupun ada manfaat-manfaat lain yang anda rasa tak penting tapi sebenarnya ia penting dan perlu diutamakan. Itu bagi saya lah. Okey. Nombor 3 adalah berkenaan dengan full coverage, co-insurance, deductible ataupun max saver. Ini bermaksud jumlah yang anda kena bayar pada hospital dan baki daripada jumlah tu syarikat insurans yang akan bayar lah. Contoh, kalau anda mempunyai plan medical card yang jenis full coverage, so maksudnya bila anda masuk hospital akan dikenakan deposit, tetapi masa discharge tu deposit tu akan dipulangkan balik lah. So maksudnya bil hospital hampir sepenuhnya di cover oleh syarikat. Saya kata hampir sepenuhnya, kemungkinan besar adalah dalam 20 ke 30 ringgit anda tetap juga akan bayar kepada hospital. Yang ini saya dapat tahu antara dia adalah charge untuk documentation, kalau tak silap lah. So setiap kategori yang anda pilih, jenis bilik ataupun jenis full coverage ataupun jenis co-insurance, semua itu akan mempengaruhi bayaran bulanan anda. Okey. Dan anda kena tahu, ada medical card yang dia tak cover untuk penyakit kanser. Dia murah, tapi dia tak cover untuk penyakit kanser, denggi ataupun penyakit-penyakit berjangkit semasa. Contohlah COVID-19 ni kan. Ada juga medical card yang had dia dikongsi bersama dengan orang yang dilindungi. Itu anda kena tahulah. Dia murah, cover untuk 5 orang, tapi had tahunan dia 100,000, cover untuk 5 orang. So bayangkan kalau 5-5 ni dimasukkan di hospital, anda rasa cukup tak limit dia? Okey. Ada juga medical card yang akan charge 200% daripada bil rawatan sekiranya anda menukar rate bilik. Contohlah, rate bilik untuk polisi anda adalah RM200, single bedded, tetapi anda menukar kepada bilik yang lagi besar, so dia clause tadi akan terpakai lah. Dan berkenaan dengan bilik, contohlah kalau anda layak untuk dapat bilik yang bermanfaat, single bedded, tetapi pada ketika itu hospital tiada bilik yang single bedded yang kosong ketika itu, so anda kena ikut queue lah. Untuk queue ataupun anda boleh menukar bilik yang lagi tinggi. Itu boleh rujuk pada ejen anda. Okey, ada satu claim yang saya nak kongsikan untuk anda semua.
anda boleh lihat video ni lah. Baik, ini adalah klaim yang saya nak kongsikan kepada anda semua. Beliau merupakan pemegang polisi Prudential pada tahun 2010-2011 kalau tak silap saya. Admit hospital pada 29 hari bulan 1 2020 tahun ni di Hospital Putra Spesialis Melaka. Kes dia adalah pembedahan dalaman perut. Okey, admit lebih kurang dalam 29 hari bulan hingga 8 hari bulan 2, dalam seminggu lah tu. Okey, bil ditanggung oleh Prudential adalah 50,672 lah. Dibayar oleh pemunya polisi 8,000 lebih. Disebabkan plan dia ni adalah plan medical card yang had limit 50,000 setahun dan sejuta seumur hidup. Dan mempunyai allowance operation lah. Dia ambil pada tahun 2010-2011. So model tahun tu dia ambil yang jenis macam ni lah. So bil 50,000 ditanggung oleh Prudential. Dia terpaksa membayar 8,000 lebih. Difahamkan habis jugalah duit tabung haji dia korek tu, dia bayar. Dan allowance dan allowance operation. Okey, so yang ini jumlah dia. Okey, so allowance dan ni. So limit bawah ni kalau kita perasan baki limit adalah 922,000. Ni untuk limit 1 juta lah seumur hidup. So dia dah gunakan 50,000 untuk tahun ni. Dan tahun ni dah habis lah, dah tak boleh pakai lagi. Okey, so dekat sini saya nak tekankan sama ada relevan ke tak untuk medical card yang anda ada sekarang tu. Periksa balik dengan anda punya ejen. Kena tahu pasal anda punya bilik, hard limit dan juga coverage selain daripada full coverage, co-insurance dan sebagainya. Okey, itu saja untuk klaim ni. Okey, semoga video ini bermanfaat untuk anda semua. Sebarang pertanyaan, teguran boleh turunkan komen di bawah atau boleh mesej personal kepada saya. Dapatkan khidmat nasihat ejen yang anda lantik untuk perkara yang saya kongsikan tadi. Jika ejen sudah tiada lagi, boleh mesej saya ataupun dan saya akan bantu mana yang termampu. Sekian, itu saja daripada saya. Berjumpa lagi. Assalamualaikum.